Astagfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita boleh teruskan lagi pengajian sebagaimana yang kita sepakati untuk kita adakan pada pagi Ahad ini pada setiap minggu. Hadirin hadirat yang mengikuti live pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada minggu lepas dalam perbincangan kita dalam ilmu fiqh yang kita
gunakan kitab Safinatun Najah ini, berpandukan kitab Safinatun Najah ini. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita selesai bincangkan satu fasal yang disebut oleh pengarang kitab kita ini, iaitu fasal pada menyatakan berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi bincang fasal yang seterusnya, iaitu fasal berkenaan dengan rukun-rukun iman. Pada minggu lepas, Alhamdulillah kita sebut, tidaklah secara terperinci satu persatu, tetapi secara umum kita sebutkan bahawa rukun Islam ataupun fasal-fasal awal yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini adalah fasal yang begitu penting dan begitu asas sekali sebagai seorang Muslim. Dia kena tahu dan dia kena faham. Bahkan seorang Muslim itu kena hafal pun. Jadi berkenaan dengan rukun Islam, berkenaan dengan rukun iman ini, ianya adalah perkara yang dititik beratkan di peringkat yang paling awal sekali di dalam pendidikan bagi seorang Muslim. Kita sebagai seorang Muslim, kita ditanam perkara asas rukun Islam, rukun iman ini ketika mana kita masih lagi di peringkat kanak-kanak, masih lagi di peringkat awal pendidikan. Kita katakan kita di peringkat tadika ke, ataupun sebelum tadika lagi pun kita dah ditanamkan dah berkenaan dengan rukun Islam dan rukun iman. Menandakan bahawa ini adalah perkara yang paling penting sekali untuk kita tahu. Ianya adalah asas, walaupun sedikit, akan tetapi terbina agama itu di atas asas ini. Jadi pada masa sekarang ni, kita boleh nilai balik pendidikan kita. Kita boleh tengok semula, kita boleh koreksi semula setakat mana sebenarnya kita dah tanam perkara asas ini di dalam jiwa anak-anak kecil di bawah tanggungan kita, ataupun jiwa anak-anak murid kita sekiranya kita sebagai seorang guru. Maknanya kita tidak mahu lihat, kita tidak melaksanakan tanggungjawab yang sebenarnya sekiranya kita membiarkan anak-anak kita ataupun anak-anak didik kita tidak tahu ataupun tidak faham berkenaan dengan perkara-perkara yang paling asas ini. Kalau kata tidak tahu, kalau kata dia tidak faham, tidak tahu ataupun tidak pernah dengar berkenaan dengan perkara asas ini, jadi bila dia meningkat lebih besar ataupun lebih dewasa nanti, perkara-perkara yang lebih besar ataupun perkara-perkara detail yang terbina di atas asas ini, dia jadi cacat, dia akan jadi lagi tidak sempurna. Jadi oleh sebab tu kita tekankan, sebagaimana pengarang kitab kita ini sebut kepada kita rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman terlebih dahulu, sebelum pada masuk bincang berkenaan dengan bersuci, sebelum lagi masuk bincang berkenaan dengan semayang, sebelum masuk bincang berkenaan dengan perkara-perkara yang sebenarnya kita kira itu sebagai asas, tapi ini yang lebih penting untuk kita pasakkan dalam jiwa, untuk kita masukkan di dalam akal fikiran, dalam ingatan, biar perkara ni di peringkat awal lagi dah diketahui, dah difahami oleh seorang Muslim. Jadi minggu lepas kita sebut secara umum, kita sebut konsep ataupun kita sebut hikmah yang para ulama sebut kenapa rukun-rukun Islam ini dikira ataupun dihitungkan di dalam 5 perkara ini. Antara benda yang kita sebut pada minggu lepas adalah suruhan ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim ini terbahagi kepada 2 perkara. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi di dalam rukun-rukun ini terkandung suruhan Allah Ta'ala, iaitu perkara kena buat semayang yang berkait dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Perkara yang kita kena buat juga zakat yang berkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Perkara yang kita kena buat juga adalah mengucap 2 kalimah syahadah sebagai akad ataupun tanda zahir kita ni beriman kepada Allah Ta'ala. Tanda zahir yang paling asas. Itu perkara-perkara yang kita kena buat. Disimbolkan dengan apa dia? Yang menjadi simbol kepada perkara yang kita perlu laksanakan, suruhan Allah Ta'ala. Perkara yang kita kena tinggalkan dilambangkan dengan ibadah puasa. Kita kena tinggalkan apa dia? Kena tinggalkan makan minum, kena tinggalkan bercakap, benda-benda yang tidak elok, bahkan benda-benda yang tak ada faedah kita kena tinggalkan. Dan banyak lagi perkara yang kita kena tinggalkan sepanjang kita berpuasa. Itu tandanya apa dia? Tanda kita ada ibadah dengan cara meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan haji itu mengandungi kesemua
merangkumi kesemua benda yang kita kena buat ada dalam tu, benda yang kita kena tinggal pun ada di dalam tu. Dan apa yang mungkin kita boleh tambah pada hari ini berkenaan dengan rukun Islam ini, para ulama juga simpulkan berkenaan dengan rukun Islam ni, dalam kehidupan kita sehari-hari ni kita tidak boleh elak berhubung dengan beberapa perkara. Kita ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tentu ada hubungan dengan makhluk-makhluk selain daripada diri kita. Dan kita ada hubungan juga terhadap diri kita. Bila kita sebut hubungan, itu maksudnya ada hak-hak dan tanggungjawab yang kita kena laksanakan. Ada kaedah muamalah ataupun ada cara macam mana kita nak berinteraksi, berhubung dengan perkara-perkara ataupun yang kita sebut tadi tu. Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk selainnya dan juga diri kita sendiri. 3 perkara. Jadi asas hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling asas sekali adalah kita beriman, bertitik tolak daripada kita beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang disenaraikan kepada kita itu. Dengan berimannya kita lafazkan syahadah secara zahirnya nak menandakan bahawa kita ni beriman. Selepas pada itu bermulalah tanggungjawab dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dilambangkan dengan solat. Seterusnya hubungan kita dengan makhluk yang lain ataupun orang lain, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain dilambangkan dengan apa dia? Dilambangkan dengan zakat, iaitu kita banyak memberi. Dan seterusnya hubungan dengan diri kita sendiri. Makna terhadap diri kita sendiri pun kita ada tanggungjawab yang dilambangkan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu hubungan dengan diri sendiri, konsep asasnya adalah dengan kita bermujahadah lawan nafsu. Itu konsep asas yang dilambangkan dengan puasa. Dan yang kita kena faham, asas-asas hubungan ini walaupun disebut ataupun disusun secara berasingan, hubungan dengan Allah Ta'ala, interaksi dengan masyarakat atau interaksi dengan makhluk yang lain, juga interaksi hubungan dengan diri sendiri, walaupun disebut secara berasingan, tapi ianya sebenarnya bersepadu. Apabila ia bersepadu, dia dilambangkanlah dengan ibadah haji yang terkandung di dalam tu kesemuanya. Jadi itu antara hikmah yang disebut kenapa rukun Islam ini disusun di dalam 5 perkara. Dan antara hikmah yang lain yang kita telah sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata dalam satu peristiwa sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktuba wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannah?" Dia tanya, "Wahai Rasulullah, adakah kamu lihat sekiranya melihat sekiranya aku ni berpuasa, sekiranya aku ni solat 5 waktu, dan sekiranya aku ni berpuasa pada bulan Ramadan, dan aku halalkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, dan aku haramkan, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala tinggalkan, adakah aku akan masuk syurga?" Baginda SAW sebut, "Na'am, ya, sudah cukup dengan itu, kamu akan masuk syurga." Jadi asas 5 perkara ini, atau mungkin tidak 5 perkara, dalam hadis tersebut seorang Muslim itu tanggungjawab dia yang paling besar adalah sembahyang, dan tanggungjawab dia yang paling besar adalah dengan berpuasa. Sebab zakat dan haji itu mungkin melibatkan harta. Seseorang itu tidak semestinya ada harta. Bila tidak semestinya ada harta, seorang itu ada tanggungjawab pada diri sendiri dan ada tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara jelasnya. Jadi sembahyang dan puasa itu sudah mencukupi dan ia menjadi kadar yang begitu asas sekali sebagai seorang Muslim, dan itu pun sudah cukup dah untuk menjamin dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia melaksanakan tanggungjawab tu dengan baik. Jadi pada hari ini kita bincang tu berkenaan dengan rukun iman. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'alallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid daraini amin. Telah berkata tuan pengarang kitab kita, kitab Safinatun Najat ini, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat daripada karangan beliau, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat juga terhadap ilmu-ilmu guru-guru kita, dan Allah Ta'ala menentukan manfaat juga terhadap ilmu-ilmu kita setakat mana yang kita ada, dan manfaat itu mudah-mudahan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Faslun arkanul imani sittah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Wa ma'na an la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini fasal yang seterusnya disebut oleh pengarang kitab kita. Terjemahannya, fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman ada 6. Pertama, kamu beriman kepada Allah. Kedua, kamu beriman kepada para malaikatnya. Ketiga, kamu beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, kamu beriman kepada para rasulnya. Kelima, kamu beriman kepada kewujudan hari yang terakhir, iaitu hari kiamat, hari akhirat. Yang keenam, kamu beriman kepada qadar, iaitu qadar yang baik dan qadar yang buruk. Qadar ni kita sebut sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah ialah tiada apa pun yang disembah dengan sebenar-benarnya yang ada di dalam kewujudan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara di dalam fasal yang disebut di dalam rukun-rukun iman ini. Dan kita dah tahu dah berkenaan dengan rukun iman ini. Bagi siapa yang tahulah, tapi bila kita sebut kita tahu, sebenarnya tidak mustahil ada orang yang tidak terlintas langsung bahawa adanya perkara ataupun adanya perkara yang paling penting sekali yang dia kena tahu, yang namanya rukun iman. Ada orang yang tidak tahu pun. Kalau kata kita kaji dan selidik, bukan kita sebut tu dengan niat nak cari kesalahan orang, tidak. Tapi kita nak sebut bila berlalunya zaman, bila makin jauhnya zaman itu berbanding dengan zaman Rasulullah SAW, Islam ini jadi satu perkara ataupun jadi satu yang asing bagi orang. Jadi ini perkara yang paling asas. Kalau kata kita perhatikan, kalau kata kita try tengok dalam masyarakat, masih lagi ramai yang tidak tahu. Jadi dengan sebab tu kita bincang perkara ni. Walaupun di kalangan kita ada yang dah tahu. Nak melambangkan apa dia? Nak melambangkan tanggungjawab kita. Kalau kata kita ni tugas kita mengaji contohnya, ajar Quran pada anak-anak. Inilah juga perkara asas yang kita boleh tanam. Biar dia tahu dulu apa dia rukun iman, biar dia tahu dulu apa dia rukun-rukun Islam. Rukun iman, fasal pada menyatakan atau fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun iman. Rukun, makna kepada rukun ataupun takrif pada rukun ni, janibus syai' al-aqwa, perkara yang paling penting sekali ataupun paling kuat sekali, asas ataupun sudut yang paling kuat sekali di dalam apa-apa perkara. Ini kita panggil sebagai rukun. Ataupun kita sebut pada minggu lepas, juz'un minal mahiyah alladhi la tatahaqqaqu al-mahiyatu illa bihi. Rukun ni adalah satu juzuk yang mana sesuatu perkara itu tidak akan terdiri ataupun tidak akan wujud melainkan dengan rukun itu, dengan juzuk itu. Jadi ianya adalah satu perkara yang paling asas lah bila sebut rukun iman, bila sebut rukun. Jadi bila kita sebut rukun iman, jadi ianya adalah apa dia? Dalam hal iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah yang paling asas sekali. Ini adalah tunjangnya. Kalau kata kita sebut kita beriman, inilah perkara yang kita kena imani dulu. Tidak ada cacat pada kepercayaan kita terhadap 6 perkara ini, barulah kita kata kita sempurna dari sudut asas kepada keimanan. Jadi ada lagi perkara-perkara yang kita kena imani, kena percaya selain daripada 6 perkara ni. Sebagaimana rukun Islam, ada lagi perkara-perkara yang kita kira sebagai di dalam agama Islam selain daripada 5 perkara ni. Dia bukan 5 perkara ini sahaja Islam, tidak, banyak lagi perkara, tapi ini adalah 5 perkara ni sebagai asas. Begitu juga rukun iman. Kepercayaan kita kepada Allah asasnya adalah 6 perkara ini, tapi ada lagi perkara yang kita kena imani, kita kena percaya. Rukun-rukun iman ada 6. Pertama, kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna iman. Iman, bila disebut iman, apakah makna iman? Kalau kata kita buka kitab
kitab-kitab karangan para ulama, dia akan sebutkan kepada kita dari segi bahasanya, iman ini bermaksud at-tasdiq. Terjemahan kita sebut membenarkan. Itu makna iman. At-tasdiq ini membenarkan. Maksudnya, kalau bahasa mudah kita, bila orang sebut kepada kita sesuatu benda, kita benarkan dia. Kita benarkan. Maknanya apa yang disebut kepada kita itu, kita tidak jadi ragu-ragu. Kita tidak ada ragu-ragu dan kita tidak menolak. Tidak menolak ataupun kita tidak nafikan. Maksudnya kita percaya. Kita membenarkan. Kita kata ya, senang cerita. Kita kata ya, betul. Sebab itu kena dengan apa yang ada di dalam jiwa kita. Apa yang kita percaya. Itu maksud kita membenarkan. Maknanya bila dikatakan sesuatu kepada kita, yang mana sesuatu itu ada dalam jiwa kita, jadi perkara yang kita percaya, jadi kita membenarkan. Kita iya-iyakan. Itu dari segi bahasa senang kita nak kata at-tasdiq. At-tasdiq ni kita membenarkan. Secara mutlak, apa-apa sahaja perkara. Jadi iman ini maksudnya at-tasdiq, kita membenarkan. Dari segi syarak, al-iman ini bila kita sebut iman dan kita bincangkan iman ini dalam hal agama, kita maksudkan iman itu adalah at-tasdiq bi kulli ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid-darurah. Ini kalau kata kita buka kitab-kitab, dia tidak lari daripada takrif dia yang ni. Maksudnya apa dia? Maksudnya at-tasdiq ini ataupun iman ini adalah at-tasdiq bi kulli ma jaa bihi an-nabi. Kita membenarkan segala apa yang datang melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, diutuskan kepada kita umat manusia, dia khabarkan segala apa yang dia telah khabarkan kepada kita dan kita benarkan. Kita benarkan tu maksudnya kita percaya segala apa yang dikhabarkan kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima minad din bid-darurah. Di dalam perkara-perkara yang diketahui di dalam agama ini secara ad-darurah. Secara ad-darurah ni maksudnya secara yang badihi ataupun secara langsung, yang tidak memerlukan kita bahas ataupun kaji ataupun cari, ataupun tidak memerlukan kepada dalil-dalil. Sesuatu yang tidak perlukan kepada dalil. Maksudnya ia dah jadi jelas kepada kita. Maksudnya sebagai contoh apa dia? Sembahyang. Bila sebut solat ni, ianya kita tahu dah solat ini perkara yang wajib dalam agama. Ataupun disebut puasa, ataupun disebut zakat. Ini perkara-perkara yang Nabi datangkan kepada kita, dia khabarkan kepada kita, dan kita pegang. Ianya jadi satu benda yang diketahui bid-darurah. Maknanya sampai kepada kita tu dengan cara mutawatir. Bila sebut Islam ni dah jadi sinonim dah. Bila sebut solat ni, ia jadi satu benda yang tidak asing dah dengan Islam. Bila sebut puasa, tidak asing dah dengan Islam. Bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut malaikat, bila sebut perkara-perkara keimanan, ini adalah perkara-perkara yang memang tidak asing dah dengan Islam. Jadi ini perkara-perkara yang kita percaya, termasuk dalam perkara yang kita sebut sebagai at-tasdiq tadi. Jadi dalam hal agama, kita membenarkan segala apa yang Nabi datangkan kepada kita, yang mana perkara-perkara ni ulima minad din bid-darurah, yang diketahui secara langsung, ataupun yang tidak memerlukan kita ni kena pergi cari, kena pergi bahas, ataupun yang tidak berhajat kepada dalil-dalil. Untuk yang tidak sampai berhajat kepada bukti-bukti nak tentukan ianya daripada perkara agama. Ada perkara-perkara yang detail, yang berhajat kepada kita kena cari baru kita jumpa. Tapi perkara-perkara yang kita tidak perlu cari, contohnya macam kita dah dengar biasa, kita bawa contoh tadi, sembahyang, puasa, zakat, ini adalah perkara-perkara yang ulima minad din bid-darurah. Itu maksud dia. Jadi bila dah diketahui bid-darurah ini adalah perkara-perkara agama, jadi kita percaya ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawakan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud al-iman. Kesimpulan mudah yang kita boleh sebut, al-iman ini kita percaya.
kita percaya. Dengan sebulat hati ataupun sepenuh hati kita percaya. Itu maksud al-iman. Konsep dia, bila kita percaya kepada sesuatu ataupun kita percaya kepada orang, contohnya, bila kita percaya kepada orang, kita akan serah segala-galanya ataupun serah apa yang kita berasa kita boleh serah kepada orang yang kita percaya tadi tu. Contoh kita kata bank lah, kalau umpama kita mudah, kita percaya kepada bank dari sudut nak jaga wang ringgit kita. Bila kita serah ke bank, kita percaya duit ringgit kita akan terjaga di situ. Bila kita percaya ke dia, kita serah kepada dia. Begitu juga kepada orang, kita nak serahkan apa-apa amanah, apa-apa tanggungjawab, apa-apa kerja, kita cari orang yang kita boleh percaya. Bahasa kita pun begitu. Bila kita percaya kepada orang, kita boleh serahkan apa-apa yang kita berasa kita nak serah kepada orang tadi tu. Kalau kata kita berasa berkenan percaya kepada orang, kita nak buat menantu, contohnya kita boleh serah anak kita. Kalau kata kita tengok orang ni sifatnya amanah, menjadikan kita percaya kepada dia, kita boleh serahkan harta kita kepada dia untuk dia jaga, contohnya. Jadi ini juga konsep yang kita boleh faham dengan agama kita. Bila kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertitik tolak daripada kita percaya, ataupun istilahnya bertitik tolak daripada kita beriman kepada Allah Taala, kita akan serahkan segala-galanya. Serah itu terkandung dalam makna apa dia? Terkandung dalam makna Islam tu. Sebab Islam kita sebut pada minggu lepas, maknanya apa dia? Al-istislam wal inqiyad. Tunduk, patuh, menyerah diri. Itu maksud Islam. Jadi kalau kita nak sebut dari segi susunannya, ada susunan dari segi akalnya lah, susunan dari segi al-ma'qulnya, susunan yang dari segi yang kita boleh fikir, dari segi logiknya, mula seseorang itu percaya dan beriman. Selepas pada dia percaya tu, dia akan serah segala-galanya kepada Allah Ta'ala. Tanda dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan beri titik tolak daripada dia laksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Mula dengan syahadah, tunjukkan secara zahir bahawa dia ni beriman kepada Allah Ta'ala, dan lepas pada tu dia serahkan diri dia dengan laksanakan segala apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu konsep yang kita boleh sebut secara mudahnya kita nak faham berkenaan dengan iman, yang berkait dengan iman dan juga Islam ini. Jadi iman ni kita sebut percaya. Rukun pertama yang kita percaya, yang terkandung dalam rukun iman adalah kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam kitab Safinatin Najah ni, yang jadi panduan juga kepada saya untuk saya huraikan kitab Safinatin Najah, di dalam kitab Nailur Raja', kitab Nailur Raja' ni disebut kewajipan yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Ini asas keimanan kita yang mula-mula. Sebelum pada kita nak bina, kita beriman bahawa Allah Ta'ala bersifatnya sekian-sekian, sifatnya sekian-sekian, ternafi daripada Allah Ta'ala sifat sekian-sekian. Yang pertama sekali, kena beriman bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Itu yang mula-mula sekali. Dan wujudnya itu adalah esa. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat esa, yang kita sebut sebagai, kalau sifat 20 kita sebut sebagai wahdaniyah. Esa Allah Ta'ala ni dari segi zatnya, esa dari segi sifatnya, esa dari segi perbuatannya. Wa annahu wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyah. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ketuhanan ataupun di dalam kelayakan untuk kita menyembah dia. Jadi tak ada satu pun sekutu, tiada satu perkara lain pun yang layak kita sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hiya istihqaqul ibadah, makna berhaknya Allah Subhanahu Wa Taala secara wajibnya untuk dijadikan tempat tujuan ibadah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihi al-'aliyyah. Jadi yang pertama sekali kita sebut beriman kepada Allah Taala ni, beriman ataupun percaya bahawa Allah Taala ni wujud, itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Taala ni adalah wahid, satu-satunya dari segi zat, satu-satunya dari segi perbuatan, dan satu-satunya dari segi sifat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan seterusnya, Allah Taala ni wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini yang kita pegang. Wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan mustahil
ataupun ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini segala sifat-sifat tercela. Jadi ini sifat wajib kita sebut. Bila kita sebut satu-satu zat itu sebagai Tuhan, sudah tentu kita pegang bahawa Tuhan ini tak ada cacat cela. Kalau ada cacat cela pada Tuhan, yang kita sebut sebagai Tuhan itu adalah bukan Tuhan. Senang cerita gitu. Jadi bila ada cacat cela yang boleh difikirkan pada zat yang disebut sebagai Tuhan, jadi itu bukan Tuhan. Tuhan mesti sifat dia sempurna. Sifat sempurna dari segi sifat ketinggian, sifat kesempurnaan lah. Tak ada langsung atau ternafi daripadanya sifat-sifat kecelaan. Jadi itulah yang kita imani dan percaya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yastahilu alaihi jami'un naqais, dan ternafi daripadanya segala sifat-sifat kecelaan. Jadi kesimpulan ini, apa yang kita sebut ni Allah Taala itu satu, padanya segala sifat kesempurnaan, padanya ternafi segala sifat-sifat kecelaan, dan padanya Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada kesamaan. Yang seterusnya para ulama sebut tiada langsung persamaan ataupun tidak samalah, senang cerita, dengan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan apa yang kita sebut tadi tu, makna yang terkandung di dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara asasnya ada di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi tempat bergantung. Tempat bergantung segala yang selain daripada Allah Taala bergantung ataupun iftiqar, kita panggil, berharap, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maknanya Allah Taala ni tidak melahirkan dan juga tidak beranak pinak. Maknanya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya tiada satu pun makhluk ni yang selain daripada dia yang menyamai di ataupun zat ni. Jadi itu makna yang disebut oleh para ulama yang terkandung di dalam makna beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal untuk kita nak kecapi, untuk nak faham apa dia yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari segi sifat-sifat kesempurnaan, apa yang ternafi daripada Allah Subhanahu Wa Taala segala sifat-sifat, apa dia sifat-sifat kecelaan ataupun sifat-sifat yang mustahil ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil ada pada sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita belajar dalam ilmu tauhid lah secara detailnya. Baik, yang seterusnya wa malaikatihi, kita beriman kepada para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama sebut malaikat ni jismun nuraniyun latifun qadirun ay yatashakkala bi ashkalin hasanatin mukhtalifah. Itulah tak silap takrifnya. Malaikat ni adalah apa dia? Malaikat ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya berjisim, jismun nuraniyun, jisim daripada cahaya, yang dicipta daripada cahaya, latifun. Maknanya yang halus, yang kita sebut sebagai makhluk halus. Jin pun makhluk halus juga. Tapi malaikat ni makhluk halus yang dicipta daripada cahaya. Dia berbeza daripada jin dan syaitan yang dicipta daripada api. Jismun ataupun ajsamun nuraniyatun latif, ajsamun latifatun nuraniyah. Mana jisim-jisim yang halus, yang kita tidak nampak dengan mata kasar kita tidak boleh nak rasa dengan panca indera kita. Nuraniyatun, yang dicipta daripada cahaya. Qadiratun ala tashakkuli, mampu untuk berubah-ubah bentuk. Tasyakkul bi ashkalin hasanatin mukhtalifah, dengan rupa-rupa bentuk yang elok, yang berbagai-bagai. Jadi dia bezalah dengan kita. Kita ni bukan jisim halus, tak, kita ni zahir, boleh nampak dengan panca indera kita, kan? Dan kita tidak dicipta daripada cahaya, kita dicipta daripada tanah.
Beza juga dengan jin dan syaitan yang dicipta daripada api, walaupun mereka ni di kalangan makhluk halus juga. Dan mampu ataupun qadiratun ala tasyakkuli bi ashkalin hasanatin mukhtalifah, dan mampu Allah Ta'ala tentukan mereka ni, malaikat ni mampu untuk berubah-ubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain, dengan di dalam yang berlega-lega di dalam rupa bentuk yang baik sahaja, yang berbagai-bagai. Berbeza dengan jin. Jin boleh jadi rupa bentuk pada pandangan kita comel, cantik ataupun yang elok. Boleh juga berupa bentuk dalam rupa bentuk yang tidak elok. Ini jin. Tapi malaikat ni tidak. Dia mesti, kalau kata dia berupa bentuk, dia boleh berupa bentuk dalam rupa bentuk yang elok sahaja. Kita tidak akan jumpa dalam riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa malaikat ni berupa bentuk dengan rupa bentuk yang tidak elok, tak ada. Ini takrif malaikat. Yang pernah ingatlah ngaji dulu. Jadi malaikat ni makhluk Allah Ta'ala. Yang kita kena beriman. Antara perkara yang kita kena imani berkenaan dengan malaikat ni adalah tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tunduk dan patuh sahaja kepada suruhan ataupun arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ianya jadi duta untuk menyampaikan segala perkara daripada langit kepada kita, sebagaimana baginda Nabi SAW terima wahyu melalui malaikat Jibril. Dan kita berada di muka bumi ini pun maknanya kita jadi jadi tempat untuk malaikat datangi kepada kita untuk catat dan laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebut sebagai sufara. Sufara ni kita sebut sebagai apa dia? Sebagai duta-duta lah, yang jadi penghubung kita dalam urusan agama ni, berkait dengan dalam urusan agama yang berkait dengan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Malaikat ni tidak makan, tidak minum, tidak beranak pinak juga. Ini ketentuan Allah Ta'ala jadikan kepada para malaikat. Malaikat ni juga tak ada jantina. Maknanya malaikat sahaja, dia tak ada jantina. Ini perkara-perkara yang kita imani berkenaan dengan malaikat. Dan malaikat ni jumlah dia banyak. Dalam satu riwayat, dalam kisah Isra' Mi'raj, baginda Nabi SAW dibawa ke Baitul Ma'mur. Jadi baginda tanya kepada Sayyidina Jibril, apakah ini? Sayyidina Jibril bagi tahu ini adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apabila sekali malaikat masuk, jumlahnya 70,000 malaikat sekali masuk. Dan apabila malaikat-malaikat ni masuk beribadah di dalam Baitul Ma'mur itu, sekali dia keluar, dia tidak akan masuk lagi ke Baitul Ma'mur tu, sebab malaikat lain akan bersilih ganti masuk ke dalam tu. Sehinggalah zaman ataupun waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia nak disebutkan apa dia? Ramainya malaikat sekali masuk 70,000, dan 70,000 ni bila dia keluar, dia tidak akan masuk dah. Sebab giliran pada masa yang akan datang atau seterusnya adalah giliran malaikat yang seterusnya. Maksudnya begitu ramai jumlah malaikat yang Allah Taala tentukan, yang Allah Taala ciptakan. Itu berkenaan dengan para malaikat. Para malaikat ni lambang kemuliaan kepada apa yang kita buat di dalam dunia ataupun dalam kehidupan kita. Dia menyaingi ataupun bersama dengan kita dalam majlis ilmu kita, dalam majlis zikir kita, dalam kebaikan yang kita buat. Malaikat ni ada bersama kita dan jadi penjaga kepada kita. Jadi orang kata apa, penjamin untuk kita ni terjaga dari sudut keselamatan kita di atas muka bumi ni. Banyak riwayat-riwayat yang sebut kepada kita macam tu. Jadi kemuliaan kepada kita bila kita duduk dalam majlis ilmu contohnya. Malaikat ada bersama dengan kita, ataupun senang cerita, kita berkawan dengan malaikat, berteman dengan malaikat di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir. Itu jadi satu kemuliaan kepada kita. Sebab malaikat ni makhluk yang tidak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Bila dia tidak buat maksiat, maksudnya dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan kita berada dengan makhluk yang mulia ni, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini kitab-kitab ataupun lembaran-lembaran, lembaran-lembaran untuk jadi panduan hidup manusia di atas muka bumi ini. Maksudnya sepanjang sejarah penciptaan manusia ni ada lembaran-lembaran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Kitab-kitab ini kita percaya dan kita imani bahawa ianya adalah
kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada kita lah. Perbincangan ulama lah, bila kita sebut sebagai kalam tu, adakah yang di dalam mushaf ini dikira sebagai kalam? Mushaf ini sebagai yang ada depan mata kita ni, sudah tentulah ianya bukan dimaksudkan dengan kalam hakiki. Ianya merujuk kepada apa dia? Yang menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala al-azali itu. Kalam, sifat kalam Allah Taala itu, merujuk kepada yang ada pada kita ni, yang kita sebut sebagai Al-Quran itu adalah ad-dal dipanggil. Ad-dal, mushaf yang ada pada kita ni adalah yang menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungannya dipanggil ad-dal dengan al-madlul. Tapi apa-apa pun kita sebut ni lah. Kita sebut apa dia? Kita sebut bahasa mudahnya kita kata apa dia? Kita kata, contohlah kita kata, kita keluar daripada rumah kita, depan pintu tu kita nampak ada tapak kasut. Tapak kasut tu kita sebut, ada orang ni, ada orang. Yang kita tengok tu orang ke tapak kaki dia? Kita tengok tu tapak kaki dia, sebab tapak kaki itu menunjukkan kepada adanya orang berjalan depan rumah kita. Jadi dalam hal ni pun konsepnya sama juga, kita nak faham. Bila disebut bahawa kita imani bahawa ada kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Jadi bila kita pegang kitab, contohnya Al-Quran, ataupun kita pegang kitab yang dinamakan sebagai Injil ke Zabur ke, ataupun Taurat ke, kitab-kitab itu dari segi hakikatnya bukanlah kalam Allah Ta'ala, tapi ianya menunjukkan kepada kalam hakiki di sisi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dianya adalah dal, penunjuk. Umpama tapak kaki tadi tu, bila kita sebut ni tapak kaki, bila kita tengok ada tapak kaki, kita kata ada orang ni. Yang kita tengok tu bukan orang, yang kita tengok tu adalah tapak kaki yang menunjukkan bahawa ada orang. Jadi Al-Quran yang kita pegang di tangan kita ini adalah yang menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab-kitab ni diturunkan kepada kita. Para ulama sebut ada lebih kurang 104 kitab-kitab dan lembaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ada yang sebut lebih lagi daripada tu. Ada 100 lembaran, iaitu suhuf-suhuf yang disebut, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi. Termasuklah ada kepada Nabi Ibrahim, ada kepada Nabi Syis, ada kepada para nabi yang lain, dan ada 4 kitab yang diturunkan sebagaimana kita tahu, Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Jadi ini adalah kitab-kitab yang kita percaya bahawa ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya dia ada depan kita, tapi tidak kita kata apa, tidak semestinya orang tu bila dia pegang Al-Quran tu dia percaya bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semestinya. Tapi kita sebagai seorang Muslim, orang yang beriman kepada Allah Taala, antara perkara yang kita wajib beriman adalah apa dia? Bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rusulihi, beriman kepada para rasul. Rasul ini siapa dia? Rasul ni adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh hamba-Nya. Jadi sepanjang penciptaan hamba ini, sepanjang penciptaan manusia ini dan juga jin ini, adanya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia ni yang diutuskan sebagai rasul untuk menyampaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyampaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah kita sebut kepada umat manusia. Atau dari segi ta'rifnya, para rasul ni insanun hurrun zakarun auhallahu ilaihi wa ayyadahu bil mu'jizati wa amarahum bitablighi wa amarahu bitabligh. Ini para rasul. Kena tengok semula takrif rasul. Tapi itulah lebih kurangnya, maknanya para rasul ni adalah insanun, seorang insan, hurrun, dia mestilah bebas, dia bukan di kalangan hamba. Zakarun, mestilah lelaki. Maknanya tak ada nabi ataupun rasul di kalangan orang perempuan. Kesemuanya adalah lelaki. Auhallahu ilaihi, Allah Taala turunkan wahyu kepada mereka, dan
wa ayyadahu bil mu'jizat, dan Allah Taala sokong mereka dengan mukjizat, turunkan sekali mereka dengan mukjizat. Wa amarahu bitabligh, dan mengarahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat manusia wahyu tadi tu. Itu maksud para rasul. Ada juga perbahasan yang sebut berkenaan dengan beza nabi dan rasul. Nabi-nabi ni diutuskan ataupun disampaikan kepada mereka wahyu, tapi mereka tidak diarahkan untuk menyampaikan. Sebab tu ada di kalangan nabi-nabi kita ni, ada di kalangan nabi-nabi yang tidak dikira sebagai rasul, tapi bila seseorang itu disebut sebagai rasul, mestilah dia ni adalah nabi, mesti dia ni adalah nabi. Jadi sebab nabi lebih ramai daripada para rasul, disebut dalam bilangan para nabi 124,000. Ini bilangan yang disebut di dalam kitab-kitab. Bilangan para nabi ni adalah 124,000. Adapun bilangan para rasul adalah 313 orang. Tapi yang wajib untuk kita itu secara umum, secara ijmal kita panggil. Secara ijmalnya kita percaya ada rasul-rasul yang diutuskan untuk menyampaikan wahyu kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bilangan para rasul itu ada 313 orang. Dan secara tafsirnya kita kena imani, kena percaya yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis, para rasul ini sebanyak 25 orang yang kita wajib untuk kita imani secara tafsir, secara detail. Secara detailnya apa dia maksudnya? Bila disebut kepada kita Isa itu nabi ke tak, kita yakin dan kita percaya bahawa dia ni adalah nabi dan rasul. Bila disebut kepada kita Ibrahim, Nabi Ibrahim ini nabi ataupun tidak, kita akan iya dan percaya bahawa ini dia adalah rasul dan juga nabi. Jadi bila disebut nama-nama lain selain daripada 25 itu, kita kata ini adalah tidak tahu ataupun bukan, sebab secara detailnya tidak disebut bahawa ini adalah nabi ataupun tidak. Baik. Beriman kepada para rasul. Dan seterusnya, beriman kepada wujudnya hari kiamat. Dan berkenaan dengan para malaikat tadi, para ulama sebut di dalam kitab Nailul Rajak ni juga disebut secara ijmalnya kita mengakui bahawa adanya makhluk. Berkait dengan malaikat, kita undur semula sikit. Berkait dengan para malaikat ni, kita akui bahawa ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang namanya malaikat, yang wajib kita imani. Dan malaikat ni sifat-sifatnya patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung tidak melakukan maksiat, tidak mengingkari arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat mereka tidak makan dan tidak minum, juga tidak tidur, juga tidak memiliki jantina. Ini para malaikat. Dan wajib kita ketahui secara tafsir 10 malaikat. Yang tadi secara umum kita sebut ada malaikat-malaikat yang jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya sekian-sekian tadi tu, yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara tafsirnya kita akui bahawa ada 10 malaikat yang wajib kita tahu. Yang dihafal dalam lagu Raihan tu lah kan. Lagu Raihan tu tak ingat lah. Cumanya secara tafsirnya apa dia? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik dengan Ridwan. Kalau kecil-kecil dulu hafal apa dia? Malik Ridwan dengan Malik Zabaniyah. Tapi dalam kitab kita jumpa Malik yang jaga neraka, Ridwan yang menjaga pintu syurga. Jadi 10 ni. Kita biasa kalau kecil-kecil dulu, kalau yang mengaji tambah-tambah kalau sekolah-sekolah agama lah, dia akan tahulah berkenaan dengan perkara-perkara ni. Zaman sekarang ni tak tahu. Tak tahu tu saya lah tidak tahu, tidak berarti. Maknanya pendidikan sekarang ni, kalau sekolah-sekolah agama di peringkat awal kita masuk pasti ke, kalau zaman dulu taski ataupun banyak institusi pendidikan awal kanak-kanak
yang berunsurkan Islam ini akan tekan berkenaan dengan benda-benda ni, perkara-perkara ni, asas-asas rukun Islam ini, rukun iman ini. Kalau sekolah-sekolah lain, wallahu taala a'la wa a'lam, tak tahulah. Itu para malaikat, para rasul berkenaan dengan hari akhirat. Jadi kita imani bahawa adanya hari penghujung kepada dunia ini, adanya hari akhirat, iaitu hari disebut sebagai hari Yaumul Qiyamah, disebut sebagai hari kiamat, hari yang dibangkitkan. Sebab pada waktu itu akan dimatikan segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dunia ini, bumi ini dihancurkan. Apabila ditiupkan sangkakala tu, maknanya kesemuanya mati. Disebutkan oleh para ulama, para malaikat pun juga kesemuanya akan mati, melainkan yang meniupkan sangkakala, dan adalah beberapa lagi malaikat yang tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala ketika ditiupkan kali pertama sangkakala tu. Tetapi lepas pada ditiupkan kali pertama tu, Allah Ta'ala akan matikan juga mereka dan akan dibangkitkan kesemua sekali di hari akhirat nanti. Ini perkara yang kita kena percaya. Beriman kepada hari akhirat. Yaumul Qiyamah summiya bidzalika la'annahu la laila ba'dahu. Selepas pada dinamakan sebagai hari kiamat. Kiamah ni maknanya kita bangkit, hari kebangkitan. Dinamakan juga sebagai hari kiamat. Hari ni yang berdiri hari je. Sebab apa? Sebab tiada malam selepas pada tu. Tiada malam. Maknanya kalau kata adanya malam, itu tandanya ada waktu, ada masa. Maknanya daripada satu masa berpindah kepada satu masa, berpindah kepada satu masa, sebagaimana kita hidup pada hari ni, kan? Tapi disebut sebagai Yaumul Qiyamah ni tak dinamakan sebagai Yaumul Qiyamah. Maknanya hari itu sentiasa berdiri sahaja, dengan sebab tak ada malam. Maknanya hari sentiasa, tiada malam selepas pada tu. Annal khamisa min arkanil imani al-imanu bil yaumil akhiri wa ma'nal imani bihi at-tasdiq bi annahu haqqun. Makna beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat ni adalah maknanya at-tasdiq bi annahu haqq. Kita mempercayai, mengimani, membenarkan bahawa hari kiamat ni atau hari akhirat ni adalah benar. Kita tidak lalui lagi, kita tidak pernah tengok lagi depan mata kita. Kita hanya dengar melalui perkhabaran baginda Nabi SAW kepada kita. Inilah kita sebut unsur-unsur keimanan ni. Unsur-unsur yang kita tidak boleh dapat melalui panca indera kita. Kita tidak boleh kecap dengan tangan, kita tidak boleh hidu, kita tidak boleh tengok dengan mata. Yang jadi sumber kepada kita untuk kita percaya hanyalah perkhabaran baginda Nabi SAW. Nabi SAW khabarkan kepada kita, kepada generasi, kepada para sahabat lah, dan diturunkan kepada kita. Ianya juga dikhabarkan di dalam Al-Quran yang kita imani bahawa ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan tempat atau bukan sumber untuk kita nak tahu berkenaan dengan perkara-perkara iman ni, perkara hari kiamat ke, perkara berkenaan dengan Rasul ke, perkara berkenaan dengan qada dan qadar ni ke, melainkan daripada baginda Nabi SAW. Perkhabaran, semata-mata perkhabaran kepada kita. Jadi kita benarkan ataupun kita imani, percaya melalui perkhabaran tu. Jadi beriman kepada hari akhirat ni adalah kita membenarkan apa yang Nabi SAW khabarkan tu bahawa ianya adalah benar, bukan perkara dusta. Wa bi anna ma yashtamilu alaihi minal mizan was sirat wal jannah wan nar haqqun. Dan kita juga percaya apa yang berkisar berkenaan dengan hari akhirat dari segi al-mizan, timbangan amal, was-sirat, titian sirat, wal jannah wan nar, syurga dan neraka, kesemuanya adalah benar. Walaupun kita tidak kecap dengan panca indera kita, walaupun kita tidak tahu ataupun tidak tahu melalui tidak yakin melalui panca indera kita, tapi kita dengar perkhabaran daripada baginda ini, kita akui bahawa ianya adalah benar. Wa anna su'al al-malakaini wa na'im al-qabri wa azabahu
wa ghaira zalika min umuril barzakh haqqun. Segala perkara yang berkait dengan soal para malaikat, nikmat dalam kubur dan azab kubur, dan selain daripadanya, daripada perkara-perkara barzakh ni juga adalah benar. Ini adalah perkara-perkara yang terkandung di dalam keimanan kita terhadap adanya hari penghujung kepada kehidupan dunia, iaitu hari akhirat, yang kesemuanya makhluk akan berpindah ke hari itu ataupun ke alam itu. Yang seterusnya beriman kepada qadar, beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dan buruk. Al-qadar ni, apakah yang dimaksudkan dengan al-qadar? Iaitu ijadullahil asya' ala qadrin makhsusin. Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara. Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara itu ala qadrin makhsusin, khusus, maknanya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun mengikut kehendak Allah Ta'ala secara tertentu. Wa taqdirin muayyanin fi zawatiha wa af'aliha, dan ketentuan Allah Ta'ala secara khusus, secara tertentu dari sudut zat-zatnya dan juga dari sudut segala perbuatannya. Senang cerita kita sebut bahawa segala apa yang berlaku ni adalah di bawah ketentuan Allah Ta'ala, di dalam kehendak Allah Ta'ala dan di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena percaya. Walaupun dari segi nisbahnya, walaupun dari segi para ulama sebut, dari segi adabnya kita sebut kita yang buat, dari segi adabnya ataupun dari segi zahirnya kita sebut kita yang buat. Bagaimana pada hari inilah yang bercakap ni saya yang bercakap, kita sebut saya yang bercakap. Tapi dari segi hakikat, dari segi pegangan, dari segi kepercayaan, ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang cakapkan saya. Allah Subhanahu Wa Taala yang adakan majlis kita pada hari ini di alam maya ni contohnya. Ataupun Allah Ta'ala yang tentukan segala perkara. Kita bergerak, kita diam, kita makan, kita minum, kita tidur, kita bangun, segalanya Allah Ta'ala yang tentukan. Tak ada sikit pun sebenarnya dari segi hakikatnya kita yang buat, tapi dari segi zahir kita sebut kita yang buat. Ataupun dari segi secara terperinci lagi dalam bab ni para ulama sebut sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut kita buat. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut kepada kita, ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala apa yang datang daripada Allah Ta'ala dari segi segala kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang segala yang buruk itu datang daripada diri kamu sendiri. Allah Ta'ala sebut begitu. Tapi adakah nak menandakan bahawa kita ni ada kudrah, ada kehendak kita sendiri dan ada kekuatan kita sendiri untuk kita buat sesuatu perkara tanpa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Allah Ta'ala sebut begitu tu nak menunjukkan bahawa bahawa rendahnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun nak ajarkan adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita nisbahkan yang buruk itu kepada diri kita sendiri dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda rendah diri, tanda hinanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi adab. Dan ada dalam Quran juga sebut kenaan dengan seorang nabi sebut apa dia? Fa iza maritu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit. Sakit itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam ayat ni kalau tak silap baginda Nabi Ibrahim sebutkan fa iza maritu wa huwa yashfini. Apabila aku sakit. Tidak disebut bahawa apabila aku disakitkan oleh Allah Ta'ala, walaupun hakikatnya begitu, tapi disebut apabila aku sakit, fahuwa yashfini, dialah, iaitu Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan aku. Jadi dari segi adabnya kita sebut segala yang buruk-buruk itu kita yang buat. Kita tidak nisbahkan yang buruk itu ataupun maksiat yang kita buat, kita tidak nisbahkan ataupun kita tidak sandarkan kepada Allah Ta'ala dari segi adabnya. Tapi dari segi hakikat dan pegangan masih lagi ataupun kekal kita sebut segala yang berlaku, apa yang kita buat dari segi baik dan buruk, dan apa yang berlaku ke atas kita, musibah ataupun nikmat, kesemuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmahnya di sebalik
keadaan tadi tu. Keadaan macam mana? Keadaan dari segi adabnya kita nisbahkan yang buruk itu kepada diri kita. Kita sebut tadi sebagai tanda kita ni letak diri kita ni hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita berasa hina, semakin tinggi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang keduanya adalah sebagai tanda adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang pertama. Yang keduanya, dalam hal pegangan kita terhadap segala perkara yang berlaku ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita tenang. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia dalam satu rakaman, dalam siri-siri rakaman berkenaan dengan macam mana nak keluar daripada tekanan jiwa. Ini mungkin kita boleh sebut sikit. Nak keluar daripada tekanan jiwa, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kita lebih dah sejam. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti sebut pegangan kita terhadap segala perkara, musibah, nikmat, azab yang datang kepada kita, bahawa ianya segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan kita terhadap perkara ni menjadikan kita tenang. Sebab bila kita pegang bahawa tiada daya dan upaya kita langsung dalam kehidupan kita ini, melainkan segalanya Allah Ta'ala telah tentukan, jadi kita lebih cenderung, lebih menjurus untuk kita boleh menerima segalanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada langsung campur tangan kita, menjadikan kita serah segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dan buruk. Menjadikan kita kembali kepada Allah Ta'ala, berdoa, bermunajat, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata kita tidak berpegang seumpama tu, kita berasa macam seolah-olah kita yang berkuasa, kita sendiri yang ada kudrah untuk buat segala perkara. Jadi bila perkara yang kita nak buat itu bertentangan dengan realiti yang berlaku, kita akan jadi putus asa, kita akan jadi kecewa. Yang lebih teruk lagi, kita akan membawa kepada sakit jiwa, sehingga membawa kepada bunuh diri. Situasi yang banyak berlaku pada hari ini, dari sudut banyaknya berlaku bunuh diri dengan krisis ekonomi ada sekarang ni. Mungkin salah satu perkara yang kita boleh buat, perkara yang kita boleh koreksi balik adalah pegangan kita terhadap segala perkara adalah di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita menafikan bahawa di sana adanya usaha yang kita kena lakukan. Tapi untuk nak elakkan berlaku sakit jiwa di dalam jiwa kita, pegangan kita terhadap bahawa segala perkara adalah di bawah ketentuan Allah Ta'ala, ini yang boleh elak kita, boleh cegah kita daripada kita buat perkara-perkara yang teruk sampai tahap bunuh diri, sampai tahap berlaku sakit jiwa dan sebagainya. Jadi ia boleh menjadikan kita ni kekal tenang, walaupun pada masa yang sama kita masih lagi kekal kena berusaha untuk jalani hidup sakak mana yang kita mampu, dengan kita berdoa, dengan kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepercayaan kita bahawa segalanya qada ataupun segala ketentuan itu daripada Allah Taala tu menjadikan kita tenang, menjadikan kita letakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Taala yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tidak menjadikan kita cenderung untuk nak sakitkan orang ataupun nak sakitkan diri sendiri hingga nak bunuh diri pun. Jadi ini situasi yang banyak berlaku pada hari ini. Dari sudut-sudut lain, usaha kita untuk nak cegah perkara-perkara tu, usaha-usaha masyarakat, usaha para pemimpin, usaha kita sebagai ibu ayah, usaha kita sebagai diri sendiri pun kena ada lah. Tapi pasaknya adalah pegangan kita bahawa segalanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di situ pada hari ini, dan pada minggu depan insya-Allah kita akan sambung sikit. Kita akan sebut juga sikit ada satu lagi rukun ataupun satu lagi janib, satu lagi tiang asas sebagai seorang Muslim itu, iaitu al-ihsan. Kita akan sebut sikit sebagaimana yang disebut di dalam hadis Sayyidina Jibril. Ada 3 perkara yang ditanya oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sebut sikit dulu berkenaan dengan al-ikhlas dan kaitan ketiga-tiga perkara ni, al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan ni, sebelum pada kita masuk kepada rukun, sebelum pada kita masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitu fasal berkenaan dengan
bab bersuci. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.